Sahabat dan juga sahabat lama saya Encik Syam tak lupa juga kepada Tuan Timbalan PPD Temeloh barisan juri dan puan pengetua saya yang paksa saya diri sini hari ini sebenarnya. Jadi terpaksa lah begitu juga terima kasih kepada barisan Setia yang dapat bantu saya pada hari ini. Gabrar depan ni tadi okey, bila ada timbalan ni lain tapi jangan bimbang, tuan-tuan jangan bimbang Jadi saya bentar dalam bahasa Melayu. Saya mula ingat dalam bahasa Inggeris tadi. Okey. Baiklah Okey. Jadi terlebih dahulu saya terangkan tajuk kajian tindakan yang saya bentangkan pada hari ini iaitu mengupayakan pengurusan co-curriculum melalui Cisco dalam kalangan guru. Sebenarnya saya dua orang yang ada partner. Itu saya Encik Ahmad Fazli bin Yusof, PK Co-curriculum SNK Seri Tualang, dan pasangan saya Encik Muhammad Farid bin Azhari, ni orang kuat saya ni. Tanpa dia mungkin saya tak boleh berdiri di sini. Jadi dia kirim salam kerana hari ini beliau tidak dapat bersama kerana beliau terpaksa menyelesaikan tugasan-tugasan yang lebih utama di sekolah lah. Walaupun saya tahu Puan Putu bagi dia pergi, tapi atas tanggungjawab dia sanggup berada di sekolah. Jadi saya terlebih dahulu sebelum saya terangkan apa itu Cisco. Tentu tuan-tuan tertanya apa itu Cisco. Jadi sebelum saya terangkan Cisco ni, sukalah saya terangkan kronologi. Tak apa, belum lagi. Belum tiba lagi. Kronologi macam mana idea ni tercetus. Dari cetusan ni ialah oleh saya kena scam. Pelajar scam saya. Selalu kena scam. Jadi cikgu ni kita kena terima lah hakikat kena scam. Bukan scammer-scammer luar di sekolah pun banyak scammer-scammer Jadi antara peristiwa semasa peristiwa yang paling besar lah yang menyentuh perasaan saya adalah semasa Sukantara. Masa Sukantara ni, acara Sukantara ni merupakan salah satu event yang memberi markah dalam pungutan kejohanan Sukantara. Macam mic ni macam tak suka saya cakap. Jadi pada masa itu pelajar ni dia selalu pelai rumah sukan. Jadi ada cikgu datang jumpa saya. Ada satu rumah sukan pelajar. Ada rumah sukan sikit. Jadi apa masalahnya? Sebelum tu kita dah agih. Jadi saya tanya pelajar tersebut, dia dapat laporan, saya tanya pelajar tersebut, mengapa jadi macam ni? Jadi pelajar-pelajar ni dia biasalah, dia mempunyai confidence diri yang tinggi. Betul cikgu, dengan dia cakap, betul cikgu. Isu sukan yang isi nama kamu dalam ni. Jadi nak buat macam mana? Kita tak ada satu evidence yang boleh kita menyanggah. Menyanggah pendapat mereka. Jadi saya terfikir, scan ni. Dia takkan scan. Jadi saya fikir bagaimana untuk kita bangunkan satu tool, satu alat yang boleh kita guna pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit seperti inilah. Jadi saya cuba fikirkan bersama dengan pasukan. Ini sebenarnya peristiwa ini bukan berlaku baru lah. Masa di sekolah lama saya, di sekolah menengah Teluk Sentak. Okey, jadi saya fikir, saya rasa tuan-tuan kenal tak Thomas apa Edison. Kenal Thomas Edison? The striker sepak. Bukan. Thomas Edison ni ialah siapa? Saintis. Dia mencipta mentor lampu. Saya pun mungkinlah saya cerita ni bawah sikit dari dia. Banyak kali cuba tak jaya. Untuk capai peringkat ni banyak kali. Kalau Thomas Edison ni dia cerita mungkin sampai sejuta kali. Saya cerita sampai sejuta sebab mungkin saya ni daripada dia lah. Okey. Jadi beberapa stage yang berlaku
peringkat awalnya ya, kita berjaya membuat data secara asas yang tak boleh diguna pakai secara dalam online. Ya, tambahan pula pada masa itu kekangan utama ialah capaian internet dan penggunaan gadget. Saya gadget pun gadget acak ayam lagi, jadi tak boleh menampung. WhatsApp pada masa itu pun tak untuk menggunakan aplikasi ni. Ya, okey. Jadi ya, sebenarnya SIKO ni ialah satu pembangunan data untuk pengurusan co-curricular. Jadi melalui data ini kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah. Pelbagai masalah terutama sekali berkaitan dengan pengurusan co-curricular. Okey, jadi panjang nanti habis masa. Jadi saya pergi kepada slide yang okey, refleksi dan analisa masalah. Ini adalah basic yang perlu untuk kita melakukan satu pembaharuan, satu perubahan. Yang pertama, kita perlu mengetahui masalah yang berlaku. Di sini ada 5 masalah yang disenaraikan, sebenarnya banyak. Inilah masalah utama. Yang pertama ialah dari segi pengurusan data. Semasa kita menggunakan sistem yang secara manual, secara kertas, memang sangat bermasalah dari segi pengumpulan, pengurusan, dan yang paling teruk ialah kita kena lakukan kerja berulang kali. Kerja yang sama buat banyak kali. Down cikgu kalau buat kerja banyak kali ni. Kerja sama buat banyak kali. Okey, yang kedua, sistem yang ada tidak sistematik. Cikgu A buat sistem macam ni, cikgu B buat sistem macam ni. Jadi tidak ada keseragaman di situ. Dan yang ketiga ialah masalah penyimpanan fail. Jadi kita ada fail yang bertimbun sedangkan isinya tak perlu banyak pun. Okey, yang seterusnya ialah kos yang tinggi. Bukan saja kos dari segi RM, kos dari segi masa, kos dari segi tenaga, semuanya banyak. Kos RM kita terpaksa sediakan fail, beli kertas, masa terpaksa belik satu-satu maklumat, dan juga letih lah bila buat kerja yang tak smart. Okey, yang seterusnya ialah sukar diakses. Memanglah, sebab saya kena scan tu sebabnya tak dapat akses maklumat. Jadi senanglah pelajar kita scan. Kalau pelajar tak boleh scan tak apa, pelajar tak satu scan kita tu. Okey. Dan yang paling penting ialah kita dapat pengemaskinan data dengan cara mudah, efektif dan berkesan dan masa yang singkat. Okey. Okey, ini ialah fokus. Jadi fokus kajian saya ialah berkaitan dengan fokus kajian kami. Berkisar tentang pengurusan data co-curricular. Jadi terlebih dahulu kita tengok punca kuasa lah. Buat apa mesti ada punca kuasa. Jadi penyertaan kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan co-curricular hendaklah direkod dan diberi penilaian mengikut perkara 8.1.2 Surat Penilaian Ikhtisas Bilangan 1 1985. Ini punya kuasa. Tak boleh tidak. Koko ni mestilah di PJSK. Sekarang PJSK panggil lah satu elemen yang perlu direkodkan. Okey, daripada hasil kajian kita dapati kebanyakan guru tidak dapat menguruskan fail berkaitan dengan curriculum dengan baik dan sistematik. Jadi kita ada berbagai-bagai jenis fail lah. Yang saya sendiri pun pening kepala nak tengok, beragam-ragam. Dengan adanya sistem pengurusan ini, guru dapat menguruskan data dengan lebih cepat dan tersusun. Okey, selain daripada itu, dengan sistem lama, sistem lama ni memang susah lah, dan agak ketinggalan lah. Jadi untuk jadi profesional kita kena bina satu tool yang boleh
memberikan sandaran yang valid, yang kukuh dan juga memudahkan pengurusan kita lah. Dan penggunaan sistem ini dapat meningkatkan kecekapan pengurusan. Antaranya ialah kita dapat menjana sistem yang file yang data yang sistematik, yang standard, yang mengandungi semua keperluan pengurusan core curriculum kita lah. Yang kedua, cepat kita boleh akses di mana-mana, cepat dan aksesnya kita tak perlu akses semua data, kita boleh akses bahagian-bahagian tertentu. Nanti saya akan tunjuk bagaimana data ini boleh dioperasikan. Dan seterusnya tepat. Jadi selain tepat, mudah dan mesra pengguna. Jadi kita kena arah pengurusan seperti itulah supaya kita dapat impak kepada kemenjadian murid lah. Okey, saya kena laju jadi objektif meningkat kecekapan serta yang tadi lah ni sama je ulang-ulang Okey, objektif spesifik dia ialah sifar keciciran. Jadi bila data kita susah untuk cicir lah. Semua ada. Mengelakkan kerja dapat analisa. Yang penting ni, yang ni paling penting. Jadi kita dapat menganalisa data untuk proses pengurusan dan kita boleh melaksanakan program intervensi untuk proses memberi impak kepada kemenjadian murid kita lah. Yang ada yang ni yang maha penting dalam PJSK ni, dalam menit yang akhir ni, meningkatkan GPS sekolah melalui sistem Cisco. Kumpulan sasaran buat setakat ni selama inilah kumpulan sasaran kita hanya khas untuk guru-guru Seri Tuala. Jadi kita dah dedahkan guru-guru kita dengan sistem ini. Sebelum kita menggunakan sistem, kita dedahkan, kita promosi supaya mereka rasa mesra dengan sistem yang kita gunakan. Okey, metodologi antara yang kita gunakan ialah yang official lah. Kita gunakan soal selidik lah. Nampaklah kita intelek sikit. Sebenarnya banyak borak-borak kedai kopi tanya maklumat, bincang-bincang. Itu sebenarnya itu yang lebih deep sebenarnya yang kita dapat. Okey, dan intervensi yang kita gunakan ialah guru-guru telah dedahkan tentang pengoperasian sistem melalui sistem ladak lah. Seterusnya pengujian sistem. Kita ada pilot test. Sebelum kita cuba sistem, kita mesti uji keberkesanan sistem, baru kita boleh guna pakai lah. Yang seterusnya, guru-guru diberi soal selidik ni lah. Inilah dapatan soal selidik daripada sistem tersebut. Okey, seterusnya ialah pemurnian sistem. Bila kita lakukan pilot test, kita perlu murnikan kelemahan-kelemahan yang berlaku tu kita boleh atasi. Biasanya kita akan melalui proses perbincangan lah untuk memurnikan, meningkat taraf sistem yang kita ada. Kemudian barulah kita aplikasikan sistem secara dalam talian. Peringkat awal sistem ni kita aplikasikan secara manual dengan sistem komputer lah, tapi tak boleh dijana secara online. Ada kekangan-kekangan lah. Pertama sekali ialah capaian internet. Itu kekangan utama. Alhamdulillah kebelakangan ni capaian di sekolah semakin baik, dan harap kalau tuan dekat depan ni boleh tambah baik lagi capaian di Seri Tuala tu. Yang seterusnya ialah menguji keberkesanan sistem. Kita uji semula sistem tu supaya kita dapat impak. Dari masa ke masa kita dapat tingkatkan, upgradekan sistem yang kita ada. Daripada maklum balas ni 90% soal selidik guru-guru kita berpuas hati dengan penggunaan sistem ini berbanding dengan sistem sebelum ini. Okey, ini adalah beberapa tindakan-tindakan biasalah. Sesuatu yang baru yang kita lakukan, kita perlu fikir tindakan-tindakan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita mesti mendapat kebenaran punca kuasa
Kalau sekolah tu kita kena dapatkan penjelasan daripada puan pengetua lah. Kita dapatkan bincang, terang, tunjuk, jelaskan, briefing kepada puan pengetua. Okey, inilah saya tak perlu baca lah. Tuan-tuan boleh tengok masa mencemburi. Okey, sebenarnya yang ini yang sangat penting ya, yang saya inilah jabatan lah ya. Boleh saya ambil masa sikit ya? Boleh ya? Minta izin lah sebab bola sepak Piala Dunia pun ada extra time. Okey ya. Ini ialah dapatan yang kita dapat. Yang paling penting ialah kita dapat meningkatkan GPS dari tahun ke tahun ya. Dan ini ialah guru dapat analisa samalah dengan apa yang saya terang dalam objektif tadi lah ya. Jadi saya kena skip. Okey, ini pun sama, benda yang sama, dia ulang-ulang ya. Tuan-tuan boleh baca lah. Ada satu yang penting dia saya boleh revise mula, ini yang sangat penting lah sebab saya nak terangkan. Tak mahu yang ni macam mana saya nak operasikan ni? Sebab ni yang mana tab? Boleh bantu? Boleh tak? Okey ya. Jadi sebenarnya ini ialah sistem yang kita boleh sistem saringan. Apa saja maklumat boleh tak tolong tekan di sini, tekan tentang nama pelajar ni? Anak panah di atas tu? Kat atas. Kat anak panah hitam. Okey, di sini kita boleh pilihlah buat filter apa yang kita nak. Contoh kita nak cuba tekan select all ni. Oh, saya mengarah pula ya. Minta maaf lah. Okey, ada iklan. Contoh ada iklan. Okey. Tekan okey. Okey, kita dapat saringkan pelajar tersebut ya. Dalam sistem ini kembalikan semula kepada paparan utama. Okey ya. Jadi sebenarnya semua yang ada, kalau tuan-tuan tengok anak panah yang ada di atas ni semuanya berfungsi. Semua berfungsi. Kita boleh maklumat, mendapatkan maklumat mengikut kehendak kita lah ya. Kehendak yang mematuhi sistem yang kita buat lah. Okey. Di sini ya, kita boleh select semua ni. Cuba select atas tu. Cuba kita tengok persatuan. Macam mana kita nak select dekat persatuan atas unit? Kat atas unit. Okey, contoh kita nak tengok pelajar kita yang terlibat dengan atas pendidikan Islam tu. Select all dulu. Okey, tekan okey. Okey, akan keluar paparan untuk semua pelajar-pelajar yang menguasai persatuan pendidikan Islam. Okey, cukuplah tu, banyaklah tu. Nanti kalau nak tahu jumpa saya lah. Okey, di sini sebenarnya kita di bawah ni sebenarnya kita dah ada satu sistem file yang tak lengkap lah, memang tak lengkap, tapi dah bolehlah untuk menguruskan pengurusan curriculum di peringkat sekolah. Okey, cuba tekan satu-satu ni. Oh, kena siku dulu Okey, takwin. Ni buat bawah. Ini adalah laporan. Laporan ada di sini. Okey, mula dari takwin dulu, puan. Okey, ini takwin sepanjang tahun kita Okey, di sini bukan data pelajar saja, data guru pun disediakan di sini. Dan kita dah senaraikan guru ni terlibat dengan pelibatan mengikut unit lah. Okey, data murid, laporan dan sebagainya lah. Okey, inilah cara pengoperasian lah. Untuk lebih detail kita perlu sedikit kajian dan kena cuba. Okey, ini sama refleksi. Okey. Jadi saya teringatlah satu lagu
ada satu lagu yang seni kata dia, No Woman No Cry. Wah, Puan Emily tentu tahu lagu ni. Lagu ni untuk orang-orang senior je ya. No Woman No Cry. Apa maksud No Woman No Cry ni? Walaupun perempuan kita tengok perempuan ni hebat-hebat, tapi tak ada seorang perempuan yang tak menangis. Ya. Analogi dia apa analoginya? Ya, sesuatu apa yang kita buat sebenarnya tak ada yang sempurna. Begitu juga lah dengan sistem yang kita buat ni. Perlukan perubahan, penekan naik tarafkan. Ya, inilah cadangan-cadangan lah. Ya, cadangan-cadangan yang boleh kita laksanakan untuk menaik taraf. Ya, ataupun kajian pada masa hadapan. Pertama sekali menyediakan pelayan. Ini pakai pelayan. Tu pelayan. Server, server. Jangan salah anggap. Ni ialah server, khas untuk menyimpan data, pengoperasian data PSK. Server yang kita ada sekarang sangat kecil. Tak boleh untuk operasi bilangan yang besar lah. Kekangannya. Okey, seterusnya pengoperasian data secara serentak. Disebabkan server ni kecil, kita tak boleh operasi serentak. 2-3 orang boleh lah dalam satu masa. Yang seterusnya ialah sistem dapat menyerang ketua CJ secara automatik. Yang seterusnya, ibu dan bapa murid dapat mengakses data kokoh peribadi mereka melalui sistem online. Okey. Jadi di sini saya sebenarnya nak dedikasikan tahniah, terima kasih kepada pelajar yang scan saya. Kerana mereka scan lah saya dapat bina data seperti ini Dan saya di sini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cikgu Fazli, tahniah di atas pembentangan yang santai. Walaupun santai tapi bermanfaat. Soalan saya, berdasarkan pada data yang diberi, 90% berpuas hati dengan program yang dibuat. Dan saya pun berminat, sangat menarik. Jadi saya nak tahu 10% daripada yang tak cukup lagi itu, apa alasan cikgu-cikgu ini yang sekolah sementu ni tidak boleh capai 100%, sedangkan kalau kita tengok program yang dibina ini sangat cantik, menarik dan kemas. Semua lengkap dah tu. Okey, terima kasih Cik Mazli memanglah sebenarnya kita dari sistem sebenarnya tak ada masalah, tak ada kecacaran, tapi semuanya 90% tu mungkin dari segi persepsi guru kita lah untuk menerima sistem ini. Satu perkara yang baru, kita perlukan satu anjakan paradigma lah. Jadi mungkin yang pertama tadi, ada beberapa orang guru yang dirasa macam tak mesra sistem. Mungkin kerana mereka tidak menguasai sistem tersebut secara total. Okay, tahniah Cikgu Fazli, sangat menarik. Cuma pengurusan masa lah sikit. Okey, saya cuba nak bertanya dari segi data sokongan masalah yang dihadapi ialah ketirisan data lah. Bermakna ada data-data yang tidak termasuk apabila menggunakan sistem manual. Objektif kajian ni sifar keciciran data. Jadi selepas dilaksanakan ni, boleh tak cikgu beri kami berapa peratus masih berlaku keciciran atau tidak berbanding dengan data asal? Berapa peratus keciciran data asal berbanding dengan yang selepas dilaksanakan program? Okey, terima kasih Puan Asfalella. Okey, masa peringkat kita menggunakan sistem secara manual memang sangat ketara. Data-data yang ada mengalami masalah ketidaklengkapan, mungkin disebabkan oleh proses mengurus data tersebut sukar. Perlu dalam sistem manual, perlu menggunakan kertas. Jadi dengan melaksanakan sistem secara sistematik seperti ini, menggunakan online, cikgu mudah mengurus. Masa-masa yang terluang boleh digunakan melalui penggunaan sistem ini. Peratus keciciran memang sangat sedikit, lebih kurang daripada 5%. Mungkin disebabkan oleh kekangan guru lah. Mungkin masa mereka melaporkan capaian masalah, mungkin mereka delay sekejap untuk buat laporan, jadi terlupa. Itu mungkin kelemahan-kelemahan dari segi
apa ni? Kelemahan-kelemahan diri lah manusia lah. Okey. Yes, terima kasih.